Okey, Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum. Okey. Hari ini sampailah masanya untuk PDPR kita, subjek pendidikan Islam ya. Subjek pendidikan Islam. Okey. Sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, okey, kita baca surah Al-Fatihah dahulu ya. Okey, baca Al-Fatihah. Bismillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwa al-qawiyyu al-'aziz. Okey. Untuk permulaan PDPR kita, okey, tajuk pertama, minggu pertama mulanya PDPR. Okey. Kita Auzan nak sentuh tajuk Al-Malik ya. Al-Malik. Sebelum kita pergi terus untuk sentuh tajuk Al-Malik ni, okey, kita tonton dulu satu video Okey, saya nak tunjuk satu video. Okey. Apa yang kamu dapat? Apa yang kamu dapat bila tengok video ni? Ya. Okey, video ni menunjukkan planet-planet sistem suria kita bergerak dengan sendirinya di atas paksi masing-masing, ya. Okey, tiada pelanggaran berlaku. Okey. Maknanya cakrawala ni dia bergerak atas jalan raya dia sendiri, ya. Okey, hebatnya kuasa Allah, ya. Okey. Sebelum kita mulakan kelas kita, okey, Ustaz nak bawa anak-anak semua. Okey, kita pergi kepada objektif pelajaran kita hari ini. Okey, objektif pelajaran kita pada hari ini, okey. Yang pertama, murid dapat menyatakan pengetahuan nama Allah Al-Malik. Ya, kamu dapat menyatakan apa Al-Malik tu. Yang kedua, dapat membaca dalil, nakli dan erti dia. Ya, dapat membaca dalil, nakli dan erti dia. Okey, kita teruskan. Okey. Ustaz rasa kamu dah dapat buku teks kan? Okey, kamu boleh buka buku teks, boleh semak buku teks ya. Nak tengok buku teks pun boleh, nak tengok video slide Ustazah pun boleh ya. Okey, kita pergi kepada pengertian Al-Malik ya. Apa erti Al-Malikun? Al-Malik. Okey, seperti mana kita tahu, Al-Malik ni adalah Asmaul Husna. Apa dia Asmaul Husna tu? Asmaul Husna tu adalah nama-nama Allah. Ada berapa nama Allah? Siapa pandai? Okey, nak ada 99. Allah ni ada 99 nama. Okey, kalau kat sekolah, hari apa kita biasa alunkan Asmaul Husna ni? Hari Isnin kan? Hari Isnin masa perhimpunan kan? Sebelum Covid ni, hari Isnin sebelum kita mula perhimpunan, kita alunkan Asmaul Husna. Okey, Al-Malik ni dia duduk di tempat ketiga. Nama Allah yang ketiga selepas Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Ya. Okey. Kita pergi tengok kepada pengertian dia. Pengertian ni, apa maksud pengertian ni? Okey, pengertian ni maksudnya ertilah. Ya. Okey, erti. Apa erti Al-Malik? Apa erti Al-Malik? Erti Al-Malik adalah Allah yang Maha menguasai segala-galanya. Ya. Allah tu Maha menguasai. Allah tu berkuasa. Ya, kita manusia ni berkuasa ke? Tak berkuasa. Ya, tidak ada apa yang boleh kita jadikan. Allah cakap je, kun fayakun. Maksud, maka jadilah apa yang Allah berkehendak. Ya, nak jadi banjir, maka banjirlah kita. Datang turunnya Covid, adalah Covid satu dunia, bukan kita saja. Ya, maksudnya Allah tu Maha menguasai segala-galanya, semua di tangan Allah. Ya, okey, kita hamba ni hanya menerima sahaja. Ya, menerima. Ya, berusaha untuk menghalang, mencegah, jaga diri kita. Okey. Ya, selebihnya kita menerima sahaja apa yang Allah turunkan. Ya. Okey. Apa dalil dia? Okey, dalil ni ada dua kan? Ustaz selalu terang. Dalil ni ada dua. Okey, dalil nakli dan dalil akli. Okey, dalil nakli ni berdasarkan ayat Quran dan hadis ya. Okey, dalil akli ni dalil akal kita sendirilah. Okey, tapi dalam Al-Malik ni, dalam tajuk Al-Malik ni dalil nakli.
Ya, dalil nakli daripada surah Al-Hadid. Okey, surah Al-Hadid. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mulkus samawati wal ard. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Okey, maksud dia apa? Dialah yang memiliki kuasa pemerintahan langit dan bumi. Okay, dia menghidupkan dan mematikan, dia maha berkuasa atas setiap sesuatu apa yang dikehendakinya. Ya, maksudnya ayat ni dah terang-terang, dah jelas. Dalam Al-Quran tu cerita dah, cakap dah. Ya. Okay, dah cakap yang maksudnya Allah yang memiliki kuasa, Allah yang memerintah alam ni, Allah yang memerintah alam ni di langit dan di bumi. Ya, semua kehendak Allah. Ya, tidak ada siapa pun yang boleh bantah apa yang Allah kehendaki. Ya, kita ada kuasa kita untuk menghalang apa yang Allah nak buat. Ya. Okey, setakat ni Ustaz harap kamu faham apa maksud Al-Malik. Ya, maksud Al-Malik adalah menguasai. Allah tu berkuasa menguasai segala-galanya. Okey, dalil dia daripada surah Al-Hadid. Ya. Okey, maksud dia kamu baca dan kamu faham, tadabbur maksud dia, ya. Okey. Seterusnya, Ustaz nak bawa kamu kita kepada tajuk seterusnya. Okey, kita pergi kepada hukum dia pula. Ya, hukum kita beriman dengan nama Allah Al-Malik ni. Ya, okey. Apa hukum dia? Okey, setiap apa yang kita buat dalam atas muka bumi ni yang Allah suruh, yang Allah tetapkan, ada hukum-hukum dia. Yang kita tahu hukum adalah wajib, harus, sunat, makruh, kan? Okey, tapi bila kita sentuh tentang beriman dengan nama Allah Al-Malik ni, hukum dia adalah apa? Adalah wajib. Ni wajib adalah wajib. Wajib kita beriman dengan nama Allah Al-Malik. Kita kena wajib beriman, kita percaya. Ya, kita percaya. Okey, ya, kita wajib beriman. Kalau kita, orang tanya, kalau kita tak beriman, kalau kita tak percaya, macam mana? Berdosa lah. Bila sebut wajib, kalau kita tak buat, tak percaya, kita berdosa lah. Ya? Okey. Apa dalil dia? Apa bukti dia yang menyatakan kita ni kena wajib? Kita kena wajib percaya dengan nama-nama Allah ni. Okey. Dalil nama Allah. Okey. Seperti firman Allah dalam surah Al-Mu'minun. Okey, apa Allah kata? Fata'alallahul mulkul haq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Ya, okay, Allah dah kata dah. Apa maksud dia? Allah kata dalam surah Al-Mu'minun ni. Okay, Allah kata, maka dengan yang demikian maha tinggilah Allah yang menguasai seluruh alam. Lagi yang maha benar, tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia. Okay, maksudnya kita kena percaya yang Allah itulah paling tinggi. Ya, dia kata dah paling tinggi. Tak ada siapa lagi hak paling tinggi selain daripada Allah. Maknanya Allah tu benar. Apa yang Allah cakap tu adalah benar. Tak ada saja yang salah pun. Ya, yang kita bertikai, kenapa Allah jadikan macam ni? Kenapa Allah jadi gini? Kenapa Allah jadikan banjir? Ya, kenapa Allah jadikan malam tak siang je? Kan? Kenapa Allah jadi malam tak siang-siang? Kenapa Allah jadikan siang tak malam-malam? Kan? Semuanya Allah tetapkan, ada siang, ada malam. Ya, ada negara, ada iklim, 4 iklim. Ya, panas, sejuk, salji. Kan? Okay, kita ada musim, ada panas, ada hujan, ada banjir, kan? Itu Allah dah tetapkan dah. Ya. Okey, tak ada siapa yang boleh menghalang kehendak Allah. Ya, kita kena faham. Kita kena, sebagai kita orang Islam, umat Islam, hukum dia wajib kita beriman dengan Asmaul Husna Al-Malik ni. Ya, wajib beriman, wajib percaya, dan kita wajib tahu. Ya. Okey. Okey, bukti dia ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran tu semua ada. Ya. Okey, ini bukti dia. Okey, saya harap kamu dapat, ya. Okey, kita pergi seterusnya. Okey, seterusnya Zah nak sentuh okey.
Okey, Ustaz nak sentuh kepentingan kita beriman dengan nama Allah. Kenapa pentingnya kita beriman dengan nama Allah? Ya, penting. Kita kena beriman, kita penting. Kita kena beriman dengan nama Allah. Apa kepentingan dia? Okey, yang pertama, kita tengok sini dia kata, saya akan berusaha menjadi manusia yang bersyukur dan meninggalkan sifat sombong. Okey, yang pertama, dia cakap sini. Dia dah cakap yang pertama, bersyukur, menjadi manusia yang bersyukur dan meninggalkan sifat sombong. Okey, maksudnya kita ni, siapalah kita ni nak rasa kita ni sombong dengan Allah. Sedangkan Allah yang jadikan kita. Allah yang memberikan kepada rezeki pada kita. Ya, kita tak boleh sombong dengan Allah. Ya. Okey, setiap apa yang Allah bagi rezeki kepada kita, setiap apa yang Allah turunkan kepada kita kena bersyukur. Ya. Dalam bentuk apa pun Allah uji kita, kita syukur. Ya. Allah bagi kita kesenangan, kita pun bersyukur. Ya. Paling penting poinnya kita bersyukur. Bangun pagi kita celik mata. Alhamdulillah, syukur hidup lagi aku hari ni, kan? Allah pinjamkan lagi nyawa hari ni, kan? Sebab apa? Hari-hari kita dengar, okey, kita dengar Allah panggil hamba-hamba dia balik semula, jemput semula, pergi jumpa dengan Allah. Tapi kita tidur malam, pukul 9 tidur dah. Bangun pagi esok bangun, celik mata hidup lagi, kan? Okey, boleh lagi hidup atas muka bumi, pergi sekolah, pergi main, kan? Pergi main dengan kawan, jumpa kawan, pergi sekolah, boleh lagi hidup sembang-sembang dengan mak ayah, kan? Okey, bila kita mati, bila kita dah Allah panggil, tak ada dah, semua tu dah terputus dah. Ya, maksudnya kita kena usaha menjadi manusia yang terbaik, ya, selalu bersyukur dan tidak sombong. Ya. Okey, seterusnya ni yang pertama tadi. Ni yang pertama. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua dia kata menyedarkan kita bahawa hanyalah makhluk Allah yang lemah. Ya. Sentiasa mengharapkan pertolongan Allah. Okey, maksudnya kita ni hamba Allah yang lemah. Ya, kita tak boleh nak pandai-pandai sendiri. Ya, kalau kita tak usaha, tak doa, tak minta dengan Allah, Allah pun tak bagi. Ya, kita nak berjaya dalam periksa, kita minta dengan Allah. Ya, kita nak banyak duit, nak murah rezeki, kita pun minta dengan Allah. Kita nak sihat, kita pun minta dengan Allah. Kita nak mak ayah kita sihat, mak ayah kita sayang kita, kita pun minta dengan Allah. Pendek kata, semualah kita kena minta dengan Allah. Cara macam mana kita minta dengan Allah tu? Kita solat. Okay, solat tu ada 5 kali sehari, tu adalah cara kita memohon dengan Allah. Ya, kita sembahyang tu, bacaan kita dalam sembahyang tu adalah doa. Sebab tu Allah kata sembahyang 5 kali sehari. Ya, sebab apa? Dalam sembahyang tu kita doa. Kita baca doa tahiyat akhir, kita baca tahiyat awal, duduk antara dua sujud, itu sama doa. Ya, semua doa. Jadi kita kena buat apa yang Allah suruh. Ya, kita kena sedar kita ni hamba yang lemah je, tak ada apa-apa pun. Ya, sampai masa Allah nak tarik, Allah tarik. Ya. Okey, kita kena ingat tu. Ya. Okey. Okey, seterusnya ini nombor 2. Ini kepentingan nombor 2. Kepentingan nombor 3. Okey. Okey, menjadikan kita apabila kita beriman dengan al-Malik ni, kita akan dapat apa? Kita akan sentiasa menghargai alam. Ya. Kita jadi sentiasa menghargai alam. Ya, kita sayang dekat alam kita ni. Ya, kita sayang kat alam kita ni. Contoh, nak buang sampah. Nak buang sampah merata-rata. Kita pun rasa nanti kotor alam kita. Kan? Kita kotor alam sekitar kita, kan? Nanti buang sampah, kesian kat pakcik tu. Pakcik yang tukang sapu sampah tu, kan? Yang selalu angkat sampah ni, kan? Okey, kesian kat dia. Kita pun buat perkara yang elok, buang sampah tempat yang seperti yang patut. Okey, bukan kita buang sampah campak dalam longkang, kita buang sampah campak dalam sungai. Ya, bila kita buang sampah merata-rata tu yang menyebabkan alam sekitar kita kotor dan dapat bencana lah. Contoh macam banjir lah. Ya, macam banjir pun disebabkan kita tak jaga alam sekitar kita. Ya. Okey, ini nombor 3. Okey, ya, nombor 3. Okey, nombor 4.
Okey, saya akan memelihara kebersihan dan keceriaan persekitaran. Okey, maksudnya tadi kita dah hargai alam sekitar. Kita tak buang sampah. Kita buang sampah di tempat sepatutnya. Kan? Okey. Jadi kita secara tak langsung kita ni menghargai, memelihara kebersihan. Kita jaga. Okey, contoh dekat rumah, kita nampak sampah, kan? Kita ambil, kita kutip. Kan, tak payah nak tunggu mak bising. Kakak tu sampah, ambil. Tak payah kita nak tunggu-tunggu, kan? Okay, sampah kat dapur. Kan, sampah kat dapur, bila dah kat dapur tu sampah tu dah nampak penuh, kita ambil tolong buang. Buang kat mana? Dalam tong sampah. Bukannya campak dalam sungai. Kan, tuan-tuan sungai kat rumah kita ada sungai, campak je sampah dalam sungai. Kan? Tak elok kan macam tu kan. Kita tak elok ya buat perangai macam tu. Sebab apa? Okey, dia akan menyusahkan diri kita dan diri orang ramai. Okey, yang poin paling penting saya nak tekan kat sini. Bila kait dengan kebersihan, kita kena ingat satu, Allah sayang akan kebersihan. Allah itu cantik sifat dia. Okay? Agama Islam pun agama yang indah, yang cantik. Agama Islam pun adalah agama yang bersih. Ya, dalam agama Islam pun menuntut kita menjadi orang yang bersih. Ya, kita kena jadi contoh kepada orang bukan Islam. Ya, baru kita dapat menarik orang bukan Islam untuk hadir bersama memeluk agama Islam. Okey, jadi ada 4 poin penting kepentingan. Ya, yang pertama tadi meninggalkan kita berusaha menjadi manusia yang baik, yang bersyukur, meninggalkan sifat-sifat sombong. Ya, kedua, okey, kita sedar bahawa kita ni adalah makhluk yang lemah. Tak ada apa-apa pun lemah kita ni. Makhluk yang lemah. Okay, yang ketiga, menghargai alam. Maknanya kita sayang alam sekitar kita. Sebab kita duduk atas bumi, kita sayang bumi kita. Ya. Okey, yang keempat, memelihara kebersihan dan keceriaan persekitaran. Bila kita sayang bumi kita, kita sayang alam sekitar kita, secara tak langsung kita memelihara, kita jaga kebersihan. Ya. Okey. Jadi dapat, saya harap kamu dapat ya, empat kepentingan kita beriman dengan nama Allah Al-Malik. Okey ya. Okey, seterusnya. Okey. Kita nak pergi pada kriteria. Okey. Tadi objektif masa mula-mula. Okey. Bila di akhir pelajaran Ustazah terang tentang Al-Malik, okey, apa yang kamu boleh, apa yang kamu dapat, apa yang kamu boleh selepas Ustazah terang tajuk Al-Malik. Okey. Ustazah harap kamu dapat menyebut erti nama Allah Al-Malik. Ya. Okey, Ustazah harap kamu dapat menyebut nama Allah Al-Malik. Ya. Okey, tahu erti Al-Malik. Okey, yang kedua, memberi dalil nakli Al-Malik. Ya. Okey. Okey, untuk aktiviti pengukuhan, okey, aktiviti nak bagi kefahaman lagi, nak bagi kamu ingat, kita ni ingat lepas dah belajar kan, lepas dah belajar kita nak ingat apa yang kita belajar, apa yang cikgu terang, apa yang Ustazah beritahu. Okey, Ustazah nak kamu buat dalam buku tulis. Semua orang ada buku tulis kan? Okey, buat dalam buku tulis nota. Okey, dalam bentuk nota peta minda. Ya. Okey, inilah bentuk dia. Okey, erti Al-Malik kamu tulis kat bawah ni apa dia. Ya. Okey, apa dia kat sini. Ya, Al-Malik. Dalil dia. Okey, apa dalil-dalil kita dah belajar tadi. Ya. Okey. Hukum kita beriman dengan Al-Malik. Okey, tulis jawapan dekat sini. Apa hukum dia? Ya, kalau wajib wajiblah, kalau harus haruslah. Okey ya. Okey, siapa yang mentadbir alam? Okey, siapa yang mentadbir alam kita ni? Ni soalan. Okey, siapa yang mentadbir alam kita ni? Ya. Okey, tulis jawapan kat sini. Okey, seterusnya bukti Allah itu aman. Apa bukti? Tadi apa bukti? Masa awal tadi Ustazah sebut dah. Okey, apa bukti yang Allah tu sifatnya Al-Malik? Ya. Okey, buat dalam buku tulis. Okey, dalam buku tulis, buat dua muka surat. Ya, besarkan dia dalam besarkan dia muka surat. Okey. Muka surat macam ni, dah buka buat muka surat macam ni, ya.
Okey, pastikan dekat atas kamu tulis nama dan kelas. Ya, supaya sudah senang Ustaz nak tahu siapa nama Ustaz nak tanda. Ya, Ustaz nak tanda dalam rekod Ustazah. Okey, nanti lepas dah siap kamu snap gambar. Okey, kamu hantar dalam link Telegram yang Ustazah sertakan. Ya. Okey. Alhamdulillah. Okey, sampai ke penghujung. Okey, tajuk Al-Malik. Ya, tajuk Al-Malik kamu boleh baca dalam buku teks. Okey, kamu boleh hafal dan ingat. Ya. Okey. Sampai di sini saja. Okey, kita berjumpa pada minggu depan. Okey, dengan tajuk yang lain pula ya. Okey, jaga kesihatan, jaga diri. Okey, jangan baca buku dekat rumah, buat study, buat ulang kaji ya. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.